Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zar'i di Zar'i Channel. Terima kasih kepada semua yang masih lagi sudi mengikuti video di channel ini. Okey, kali ini saya nak berkongsi sedikit lah tentang penyejuk udara ataupun dikenali sebagai aircon. Akhir-akhir ini cuaca di seluruh dunia, termasuklah di Malaysia sendiri pun mengalami suhu yang agak tinggi. Kalau di kawasan Temeloh ni, suhu di luar sekarang ni dah mencapai 37 darjah Celsius. Agak panas. Kalau 37 ni maksudnya demam lah. Kali ini saya nak berkongsi sedikit lah tentang macam mana kita nak tentukan horsepower yang paling sesuai untuk kegunaan bilik ataupun rumah kita lah. Penggunaan HP ataupun horsepower untuk aircon ni, dia akan menentukan kita punya bil elektrik sama ada meningkat ataupun berkurangan lah. Penggunaan horsepower tu sangat penting untuk bilik kita. Di mana kalau horsepower tu betul ataupun sesuai dengan kita punya bilik, elektrik akan jadi tak tinggi sangat lah. Kena ada sedikit pengiraan macam mana kita nak tentukan horsepower yang sesuai untuk bilik ataupun rumah kita. Untuk pengiraan horsepower bagi bilik kita ni, dia berdasarkan kepada keluasan kita punya bilik ataupun rumah kita lah. Nanti dengan keluasan itu saya akan tunjukkan cara membuat pengiraan, macam mana kita nak convert luas itu kepada horsepower aircon kita nak beli tu. Okey, mula-mula sekali yang perlu kita buat adalah kita kena mengira dia punya luas untuk bilik ataupun rumah kita. Jadi untuk mengira luas ni, kebiasaan bilik rumah kita ni adalah berbentuk segi empat. Kalau contohlah untuk bilik saya ni, dia ada dua bahagian lah. Satu bahagian untuk bahagian ruang tamu, okey, bahagian depan ni. Okey, ni bahagian untuk ruang tamu. Ada ruang sedikit untuk dapur. So ada dapur sini pun ada sedikit luas yang perlu saya kira lah. Okey, jadi untuk kira luas ruang tamu ni, kita perlu ukur dia punya panjang dinding yang depan dan juga panjang dinding yang tepi. So dinding depan panjang dia darab dengan dinding di sebelah tepi. So kita akan dapat luas untuk kawasan bilik ataupun rumah lah. Okey, sama juga dengan di bahagian dapur. Okey, saya perlu tahu panjang untuk dinding belakang dan juga panjang untuk dinding bahagian tepi. Okey, so ada dua sisi yang perlu kita tahu jarak dia supaya kita akan buat pengiraan nanti. Okey, baik. Jadi untuk mengukur dia punya dinding ni, macam biasalah kita akan guna pita pengukur. Kalau kita tiada pita pengukur, maka kita boleh gunakan mozek. Okay, mozek itu sebagai ukuran untuk mozek ini adalah 1 kaki kali 1 kaki. Okey, jadi bilangan keping bagi mozek itu akan menentukan panjang satu bilik itulah. Okey, jadi contoh untuk dinding saya ni semalam saya dah ukur dengan menggunakan mozek. Jadi saya perlukan lebih kurang dalam 12 keping. Bermaksud panjang ni adalah 12 kaki. Sama juga di bahagian belakang ni, saya perlukan 12 keping juga. Sini pun saya perlukan 12 keping. So bermaksud 12 kaki juga. Jadi keluasan untuk ruang tamu bilik saya ni adalah 12 darab dengan 12. Okey, itu keluasan untuk bilik ruang tamu lah, atau bilik depan lah. Okey, untuk bahagian dapur pula, ukuran untuk dapur saya ni di bahagian belakang ni ukurannya adalah 5 kaki, dan ukuran di belakang ni lebih kurang dalam 9 kaki. Di 9 kaki darab dengan 5 kaki. So ukuran untuk bilik saya ni saya akan kira macam ni lah. Jadi untuk bilik saya tadi, kaedah yang pertama adalah menggunakan kaedah luas. Yang mana kaedah luas ni kita akan guna rumus ni lah. Jumlah luas kali dengan 60, lepas tu kita bahagikan dengan 9000. Okey, pakai rumus ni untuk menentukan horsepower. Jadi langkah yang pertama sekali kita akan kira luas lah. Untuk bilik saya duduk ni, dia ada dua bahagian.
satu ruang tamu, satu untuk dapur. Jadi untuk meja luas untuk ruang tamu, kita akan ambil ukuran 12 kaki. 12 kaki ni kita darab sahaja. So 12 kali dengan 12, kita akan dapat 144 kaki persegi. Untuk dapur pula, ukuran 9 kaki dengan 5 kaki. Jadi 9 kaki kali dengan 5 kaki, kita akan dapat 45 kaki persegi. Okey, jadi ni ruang tamu, ni dapur. Maka oleh kerana ada dua bahagian, kita kena jumlahkan lah. 144 tambah dengan 45, 144 tambah dengan 45, maka jumlahnya akan jadi 189 kaki persegi. Okey, jadi dengan menggunakan rumus yang di atas ni, jumlah luas kali dengan 60 bagi dengan 9,000, maka nilai 189 tadi darab dengan 60 bagi yang pertama. Lepas tu kita akan bahagi pula dengan 9,000. Okey, berapa jumlah dia? Jadi kita ambil kalkulator. 189 darabkan dengan 60. Berapa jumlah dia? 11,340. Kemudian dapat jawapan dia tu, kita bahagikan dengan 9,000. So kita akan dapat 1.26. Okey, ini bermaksud jawapan kita kira tadi dapat 1.26. Ini adalah horsepower untuk bilik kita lah. Jadi bila kita dapat bacaan 1.26, maka kita perlu mengambil horsepower yang lebih besar berbanding dengan 1.26. Jadi horsepower yang besar daripada 1.26, kita akan ambil horsepower 1.5 HP. Jadi untuk bilik yang saya duduk sekarang ni, aircon yang paling sesuai adalah dengan menggunakan aircon yang capacity horsepower dia 1.5. Okey, dengan menggunakan kaedah luas. Okey, jadi untuk yang kedua pula. Okey, macam ni cara dia. Okey, jadi untuk pengiraan bagi isi padu, ini adalah isi padu untuk ruang depan, bagian ruang tamu, dan ini isi padu untuk dapur. Ini 12 kaki, 12 kaki, tinggi 8 kaki, sebab ceiling dia 8 kaki Jadi yang ini 9 kaki, 5 kaki, 8 kaki. Jadi untuk menggerak isi padu dia ni, dia akan jadi 12 kali dengan 12 kali dengan 8. Berapa jumlah dia? Untuk dapur pula 9 kali dengan 5 kali dengan 8. So berapa jumlah isi padu dia? Jadi kita kira jap. So jadi 12 kali dengan 12 kali dengan 8 dapat 1,152. So 1,152. Yang ni pula 9 kali 5 kali 8, 360, maka 360. Jadi jumlah dia 360 tambah dengan 1,152, dapat di sini jumlah dia 1,000. Okey, 1,512. Okey, kemudian kita akan kalikan dengan 6. So darab dengan 6, jadi 9,072. So dapat 9,072. Okey, ini adalah BTU untuk isi padu bilik yang saya duduk sekarang ni lah. Okey, lepas tu untuk yang kedua, BTU dia tu, tentang BTU. Okey, BTU pula. BTU tu maksudnya haba lah yang akan terhasil di dalam bilik ni. Jadi katakan saya nak 3 orang, maka saya akan buat
Yang kedua untuk BTU, maka saya kena buat 3 kali dengan 3 kali dengan 500 BTU. Saya akan dapat 1500 untuk orang. Dan saya ada pasang dapur pun sikit-sikit je. Saya ambil lah lebih kurang dalam, katakan panas dapur pun sikit je, dalam 200 je, 100 je lah. So 100 untuk dapur, sebab saya jarang-jarang sekali masak dan juga kadang-kadang masak Maggi ya. Lepas tu lampu ni, lampu pun pasang pada waktu malam je. Waktu malam pasang pun 2 lampu, satu lampu 3.5, so kalau 2 lampu dia 7. Okey. Lepas tu barang contohnya macam charger cah-cah gitulah, pun tak banyak lah. Okay. Dinding, sebab dinding saya ni menghadap matahari, jadi kalau dinding menghadap matahari ni dia akan jadi 10% daripada jumlah BTU. So BTU tadi katakan 9,000, so lebih kurang dalam 900 lah. 900 untuk dinding yang menghadap matahari, maksudnya dinding kita panas lah. Tingkap saya ni pasal lansir, so tak ada haba. Okay, itu je lah. Jadi jumlah BTU saya dapat di sini adalah 70,15,1, lebih kurang 2,500. Okay, saya dapat 2,500 untuk BTU. Tadi untuk BTU bagi isi padu 9,072. So tambah 22 dia akan jadi 9,000 campur dengan 2,000 jadi 11,000. Okey. 500. Lepas tu 72 campur 79. Jadi untuk bilik, untuk pengiraan menggunakan kaedah isi padu, jangkaannya lebih kurang dalam 11,579 BTU haba dia. Okey. Kalau mengikut jadual yang ditunjukkan sekarang ni, saya punya bacaan adalah berada di sekitar 1.5 horsepower. Okey, jadi dengan menggunakan kaedah luas, tadi itu luas ni kali 60 bagi 9,000, saya dapat 1.5 horsepower. Dan kaedah isi padu ni, dan saya dapat bacaan dah 11,579 BTU. Merujuk jadual, dia lebih kurang 1.5 horsepower juga. Jadi untuk bilik saya, horsepower yang paling sesuai sekali adalah 1.5 horsepower. Jadi bila kita dapatkan 1.5 horsepower ni, maka bil elektrik tak akan jadi tinggi. Lepas tu bilik akan jadi cepat sejuk. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menggunakan rumus yang saya kongsikan pada kali ini. Okey, cara untuk menentukan horsepower bagi aircon dalam bilik ataupun rumah masing-masing. Jadi untuk itu dulu video untuk kali ini, perkongsian sedikit berkenaan dengan cara menentukan horsepower bagi aircon di rumah kita. Pada mereka yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk klik butang subscribe, like, share dan juga komen. Sehingga kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.